من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang berada di depan kaca televisyen, yang berada di Facebook, di YouTube untuk bersama untuk terus kita menggali permata di dalam Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat ataupun halaman 163 pada hari ini, dan saya jemput tuan-tuan untuk panggil kepada anak-anak, kepada kawan-kawan, share di Facebook untuk sama-sama kita berkongsi mesej ilahi, mesej surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memimpin kita dan tidak mungkin kita ditinggalkan apabila kita sentiasa berujar bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Safas. Alhamdulillah. Sihat insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan berdoa sahabat kita, guru kita, kawan kita ya, Ustaz Tarmizi kita ya terus untuk, sihat insya-Allah. Ya insya-Allah. Dan mohon pada tuan-tuan juga ya, kami doakan kesihatan dan kita doakan kesihatan bagi semua ya rakyat Malaysia, seluruh dunia diberikan kesembuhan. Mungkin ada yang sakit pada hari ini kerana kita yakin bahawa sebenarnya bagi setiap yang sakit itu akan sihat insya-Allah, dan yang sihat pun tak semestinya terus sihat ya. Kita doa pada Allah, Allah berikan peluang ini. 5 perkara sebelum datang, 5 perkara yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita mulakan dahulu program kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita menghayati sinopsis Ummul Quran, induk kepada Al-Quran ini sebelum kita masuk kepada surah Al-A'raf pada ayat 96 sebentar nanti. Ummul Quran bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, mak-mak, ayah-ayah yang berada di rumah, barangkali ada sedang masak dan sebagainya. Juga buat adik-adik, abang-abang, kakak sekalian, bertemu lagi kita dengan kalamullah Al-Quran. Subhanallah, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat juga saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini terus bersama dengan Al-Quran yang pentingnya. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurnia kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca saban hari, saban pertemuan kita terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, memohon petunjuk dan hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali untuk permulaan ini Fadil Ustaz Fazrul, saya nak cuba jika tempoh hari saya baca Syurim kan, Syekh Syurim saya nak cuba bacaan apa nama ni, Syekh Mahir lah pula. InsyaAllah. Mahir Zin ke Mahir Mu'akli? Mahir Mu'akli. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama baca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.
Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita berada pada halaman yang ke-163. Kita sudah pun melihat kepada kisah Nabi Syuaib, agak panjang walaupun Nabi Syuaib ini mungkin tidak terlampau terkenal ya berbanding dengan Nabi Musa yang kita akan lihat kisahnya bermula pada hari ini. Tetapi Nabi Syuaib yang kita lihat kepada kisahnya kemarin dan juga semalam adalah satu perkara yang penting untuk kita fahami sebagai tanda kesuriusan kita untuk berada di atas jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Tuan-tuan yang membaca al-Quran, saya yakin kita baca 17 kali sehari ihdinas siratal mustaqim. Kita perlu ambil panduan daripada setiap nabi ini untuk kita semak dalam kehidupan kita. Adakah saya terlibat dalam bab ekonomi? Adakah saya terlibat dalam bab sosial seperti Nabi Lut contohnya? Ataupun kalau kita lihat kepada Nabi Hud berkaitan dengan adakah saya terlibat dengan kepimpinan politik pada waktu itu. Dan pada hari ini kita akan tengok pada bahagian yang kedua tentang kerakyatan dan juga politik di dalam al-Quran untuk kita sama-sama memahami bagaimana pengurusan siasah ya dalam kehidupan untuk kita terus berjuang atas jalan yang lurus. Jadi kita lihat kepada sinopsis halaman 163, iaitu pada ayat yang ke-96 hingga ayat yang ke-100 kita akan melihat kepada motivasi untuk beriman dengan ditambahnya kebaikan bagi mereka, ancaman kekafiran dengan azab yang akan ditimpakan. Ini yang kita akan belajar sehingga ayat yang ke-100 dan diikuti pada ayat 101 pelajaran daripada kisah yang terjadi pada penduduk sebuah negeri ya, sehingga ayat 102 dan bermula kisah Nabi Musa 103 hingga 104. Jadi inilah yang kita akan sama-sama saksikan. Allah memberikan kepada kita kesimpulan daripada beberapa kisah. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Bila kita tengok kisah, biasalah kita tengok filem, tuan-tuan sekalian ya, dia akan laju tapi kita akan mula dapat kesimpulan. Allah tidak bawakan segala-galanya. Kalau kita tengok filem dia laju ustaz ya. Tapi bila kita lihat kepada kesimpulan, kita akan pergi perlahan sedikit untuk tuan-tuan sendiri dapat menjawab kepada persoalan apa pelajaran daripada kisah Nabi Hud, daripada kisah Nabi Syuaib semalam yang laju kita pergi, tetapi hari ini kita perlahankan sedikit agar tuan-tuan jangan sampai kita tersilap kepada pelajaran yang patut diberikan. Ada orang kata bahawa ini adalah 1000 berapa ribu tahun yang lepas, tak ada kaitan dengan 2021. Tetapi insya-Allah tuan-tuan adalah orang yang dapat menjawab soalan ya, mungkin boleh komen di Facebook itu. Apakah pelajaran penting yang saya kena ambil apabila saya sudah pun melihat kepada kisah Nabi Syuaib semalam ya. Jadi kita sambung, kita mulakan dengan ayat 96 hingga 100 bersama Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak mula bacaan di halaman 163 ini ayat 96 hingga ayat ke-100. Menarik sekali. Saya kira perbincangan pada halaman ini kita nantikan nanti perkongsiannya. Kita baca dulu. Saya cuba untuk permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca Taranum Murattal Nahawan saya cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 96 hingga ayat yang ke-100 sebagai kesimpulan Ustaznya kepada kisah Nabi Syuaib semalam. Allah mengingatkan berkali-kali bagaimanakah perjuangan Nabi Syuaib itu, yang mengingatkan kepada orang-orang yang berekonomi, yang bermuamalah pada waktu itu, yang curang, ya, yang mengambil rasuah, yang menipu di antara mereka. Maka Allah berikan rajfah, memberikan gempa kepada mereka. Dan selepas itu Allah mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya hakikat tentang kehidupan sosial ini, iaitu Allah memberikan ba'sa wad darra, kesusahan, kesempitan, adalah untuk kita tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana sibuk sangat, kerana kita nak sangat banyak untung, Ustaznya, kerana kita nak itu, nak ini, nak kuasa, nak apa sebagainya, maka akhirnya kita terlupa, kita membuat kerosakan, sanggup menipu. Maka Allah kata, Allah berikan pada waktu ini, kalau kita berhadapan dengan COVID-19 dan sebagainya, Allah nak kita yadarraun, agar kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita jangan lupa, ya, apakah formula untuk kita bangkit. Allah menyatakan pada ayat 96, dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Ini adalah janji manis, ya, yang perlu kita ambil daripada Allah SWT. Walau anna ahlal qura, jika satu kawasan itu beriman ramai-ramai, ya, bukan iman seorang-seorang, amanu itu iman ramai-ramai, wattaqau, bukan sekadar percaya tetapi dia melaksanakan apa yang dia percaya. Kita percaya pada Allah, maksudnya tuan-tuan, kita bertakwa, salah satunya kita solat, kan? Kita beriman pada al-Quran, kita baca dan kita kena mengamalkan. Ini akan kita lihat pada kisah Nabi Musa nanti, di mana Allah mengingatkan kepada zaman itu, bila ada Taurat, kena ambil biquwah, ya, ambil dengan sepenuh kekuatan. Bukannya bila kita beriman tapi bila nak buat itu kita kata tak naklah saya buat. Itu tandanya beriman tetapi tidak bertakwa. Jadi Allah menyatakan syarat untuk mendapatkan barakat iaitu iman dan juga takwa. Ya, iman ini dia punya ilmu kepercayaannya, takwa itu ialah pelaksanaannya. La fatahna, confirm, pasti kami akan bukakan alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah bukakan daripada langit pertama itu barakat, hujan yang mencurah-curah, yang berkat, Ustaz, ya. Ini bukan hujan yang membau banjir, ya, itu boleh dibincangkan berkat ke tak berkat, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah hujan, ilham, kebahagiaan, rezeki daripada bumi dan daripada langit dan daripada bumi, ya. Itu adalah janji daripada Allah. Walakin, tetapi kazzabu fa akhadnahum, mereka mendustakan. Bercakap tentang mendustakan ini, nanti kita akan ulang balik semula, tapi apa yang kita dah belajar dalam kisah Nabi Adam dan Iblis, Iblis mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila dia mendustakan itu ada dua punca, iaitu kerana lalai yang membawa kepada takbur. Ini dua perkara ni yang kita akan semak lagi bila bermulanya kisah Nabi Musa alaihi salam. Kesan daripada mendustakan ayat Allah ini, fa akhadnahum, maka kami timpakan pada mereka kerana apa yang mereka laksanakan. Maksudnya ditimpakan pada mereka apa? Bencana.
Ya, Allah tarik balik. Contohnya daripada langit itu turun hujan, sepatutnya jadi barakah, ya. Barakah ni maksudnya zadul khair ataupun thubutul khair, kebaikan yang banyak. Turun hujan sikit kemudian menjadi pokok durian musangking. Contohnya Ustaz kan. Ataupun kalau turun hujan itu menjadi tanam-tanaman. Tetapi apa yang berlaku pada zaman Firaun yang kita akan baca nanti ataupun apa yang berlaku pada kisah Nabi Syuaib ialah hancur. Ya, hancur, dia menyebabkan banjir. Kalau zaman Nabi Musa itu tufan, ada puting beliung banjir yang menyebabkan kotor kawasan-kawasan itu airnya dan akhirnya merebak pandemik taun pada waktu itu, ya. Jadi Allah menyatakan ini sebagai peringatan dan berkali-kali Allah ingatkan pada ayat yang ke-97, fa amina ahlul qura, maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang pada malam hari di dalam rumah mereka ketika mereka sedang tidur. Jadi Allah nak beritahu kepada kita bahawa sebenarnya kita tidak boleh rasa aman. Itu tanda orang beriman. Orang beriman dia selalu tak rasa aman. Allah mengingatkan di sini. Maksudnya kalau kita dapat tidur malam tadi tuan-tuan, kita dapat tidur dengan nyenyak, kita tak boleh rasa aman malam ini kita boleh tidur nyenyak. Anytime saja Allah boleh bagi kepada ahli keluarga kita sakit. Allah boleh bagi kepada kawasan kita itu digeledah oleh penyamun contohnya. Ya, kerana apa? Kerana barakat itu menyebabkan kebahagiaan, kegembiraan, kesihatan dalam kehidupan kita. Baik. Dan kemudian Allah ingatkan lagi awa amina ahlul qura pada ayat 98, atau adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami ketika waktu pagi, ketika sedang bermain. Pagi-pagi sedang relax-relax boleh bermain. Kalau bermain tu maksudnya apa tuan-tuan? Ustaz, orang ini memang kaya dan aman. Betul. Ya, sekarang ini kan adik-adik kat rumah tak boleh main kat luar kan. Ini kerana kita tidak aman. Ya, Allah sedang memberi mesej kepada kita bahawa kita tak dapat main malam-malam, pagi-pagi ataupun malam pun ada setengah mungkin tak boleh tidur. Ya, kerana ada ahli keluarga ataupun masyarakat digemparkan dengan berita itu ini. Kita pukul 6 je biasanya kita gempar Ustaz. Betul, Ustaz. Nombor naik ke turun COVID kan. Betul. Sebenarnya sekarang ini memang kita diuji dengan ayat ini. Betul, bahawa kita tak boleh rasa aman dan kalau ada yang rasa aman semalam kemarin Syekh Abdul Karim mengingatkan pada kita jangan rasa aman dalam keadaan yang ada ini, jaga penjarakan, jaga pakai face mask ataupun face shield, ya. Kerana apa? Kerana ini peluang untuk kita diingatkan bahawa jangan rasa aman. Ya, yang suka rasa aman ketika bermain, ketika nak tidur tu boleh buat dosa sebelum itu, ya. Orang-orang begini yang menyebabkan barakat itu hilang daripada sesuatu kawasan ataupun negeri ataupun negara. Baik. Pada ayat yang ke-99, saya nak minta Ustaz Tarmizi baca sekali lagi Ustaz, ya. Pasal sebenarnya ini bercakap tentang makar. Makar ini adalah satu plot, satu plan yang kira high profile, tapi Allah cakap bahawa yang paling tinggi profilnya siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang kata bahawa COVID-19 ni rancangan daripada China. Ada kata daripada US, ada kata-kata, tapi kita baca dulu ayat 99 agar kita dapat memahami kesimpulan daripada beberapa kisah sebelum ini sebelum kita beranjak kepada kisah seterusnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu sekalian. Saya nak cuba ayat yang ke-99 ini. Tadi saya dah baca murattal nahwan, yang ini saya nak cuba mujawwad nahwan saya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
Sadaqallahul azim. Atau adakah mereka merasa aman daripada siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang berasa aman daripada siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah. Banyak kali Allah mengulangkan perkataan mengapa rasa aman? Adakah mereka rasa aman? Ya, poinnya orang beriman sentiasa tidak rasa aman daripada semua ketentuan ataupun daripada makar, ya. Makar ini adalah perancangan Allah, grand plan, ya, daripada Allah. Ada orang kata bahawa kita boleh buat grand plan untuk mencatur dunia, tetapi kena ingat bahawa sebenarnya makar Allah itu lebih tinggi. Fala ya'manu makrallah, tidaklah yang rasa aman kecuali orang yang rugi. Itu sebabnya kalau kita rasa macam okey kot, kita selamat, kita ni dah lepas habis COVID-19, nanti kita akan rasa happy, kita boleh kembali balik jalan ke mana, pergi ke Langkawi ke apa, tak ada rasa apa-apa, sembahyang tak payah jaga apa sebagainya. Sebenarnya orang yang merasa aman itu, tuan-tuan sekalian, adalah orang yang rugi, yang kita perlu didik sama-sama kesedaran ini dalam ahli keluarga kita. Ingatkan balik solat, baca Quran, jangan rasa aman. Sekarang ni ada orang rasa aman dalam rumah, Ustaz, ya. Sampaikan dia guna telefon itu, dia boleh buat apa sahaja, nak tengok website yang tak baik ke, buat nak mengumpat fitnah. Itu perkara yang perlu kita bina kesedaran itu. Membawa kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu mari sama-sama kita perhatikan Fataha, iaitu maksudnya buka, terbuka, yang berulang 38 kali di dalam Al-Quran, dan perkataan ini digunakan pada ayat 96 bila Allah menyatakan Allah akan buka, ya, Allah akan buka solusi-solusi kepada cabaran yang kita ada bila kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Moga-moga Allah pimpin kita agar terbuka solusi untuk kita. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bertemu lagi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, penonton-penonton TV Al-Hijrah. Kita sekarang berada di halaman 163. Banyak sebenarnya yang kita belajar, yang kita telusuri daripada ayat yang kita baca semalam, hari ini. Semuanya sangat berkait rapat dengan kehidupan kita, muamalah kita, pergaulan kita, jual beli kita, rezeki kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah terus bagi pencerahan kepada kita, lapangkan dada kita untuk kita menerima ilmu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satunya kita nak terus berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ulang kaji pengajian kita yang dulu-dulu barangkali, itulah tentang ilmu tajwid. Dan hari ini kita nak berkongsi tentang hukum idgham. Mari kita saksikan paparan kita untuk kita sama-sama tengok, iaitulah berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin, kadar idgham. Kadar idgham iaitulah kadar idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham kamil dan juga idgham naqis. Yang pertama idgham kamil. Idgham kamil ialah idgham yang sempurna, iaitu memasukkan huruf akan zat dan sifatnya. Memasukkan huruf akan zat dan sifatnya. Contoh milladun, nun mati bertemu dengan lam, milladun, sempurna apa namanya idgham itu, masukkan huruf akan zat dan sifatnya tu, milladun, kan. Yang kedua contohnya nun mati bertemu dengan ra, mir rabbihim, hilang terus bunyi nun, mir rabbihim milladun. Itu contoh bagi idgham kamil. Adapun idgham naqis pula, iaitulah kadar ataupun cara bacaan dia tadi tu, dia naqis, dia kurang ataupun dia tak sempurna idgham kamil tu. Mari kita tengok contoh dia. Kalau idgham naqis, iaitulah
memasukkan huruf akan zatnya sahaja, tidak pada sifatnya. Memasukkan huruf akan zatnya sahaja, tidak pada sifatnya. Contoh, nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan ya. Miu, ada waw. Miu, dengung. Miu wal, maknanya dengung nun tu masih ada lagi, nun mati bertemu dengan waw, kan? Kalau ya, nun mati bertemu dengan ya, may famay ya'mal, maksudnya dia tak terus pergi pada ya, kan? Dia ada dengung dia. Famay ya'mal min wal, itu cara bacaan dia. Dengung dua harakat. Yang idgham kamil tadi, yang contoh bertemu dengan lam dengan ra tadi, dia tak dengung. Dia jelaskan bacaan dia. Itulah dua contoh idgham kamil dan juga idgham naqis. Boleh kita praktik dan kita cuba pula dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berbincang tentang idgham tadi, ya, naqis dan juga kamil, ya, iaitu yang lengkap dengan yang kurang lengkap. Okey, jadi itu kita membawa kita untuk kita teruskan lagi pelajaran kita. Kita sudah membaca sehingga ayat 100 sebentar tadi. Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 100, awalam yahdilil ladzina yarisunal ard, ya, atau adakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi sebuah negeri setelah lenyap penduduknya. Ini cerita pasal apa ni, kan? Allah nak mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya apabila kita bercakap tentang kita dapat duduk di satu tempat, ya, terutama mesej ini kesimpulan, ya, ini datang kepada Nabi Muhammad, dah tahu dah kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, segala kebejatan yang berlaku, dihancurkan kawasan situ, digantikan orang lain. Nabi Nuh hancur, kemudian ada beberapa orang yang dalam kapal, akhirnya jadi kaum menggantikannya, kaum Hud tadi, kan, ataupun Ad, kemudian Samud, kemudian digantikan lagi, digantikan lagi dengan seterusnya. Jadi bila melihat kepada bumi ini diwarisi oleh siapa, orang Mekah yang duduk, yang mendapat ayat ini, surah Al-A'raf ini, mereka diberikan perhatian, ditarik perhatian. Kamu sebenarnya dapat duduk kat sini sebenarnya kerana kamu dulu, orang sebelum kamu ini bukan kamu, kan? Sebelum kamu orang lain, tapi kerana mereka buat perangai, akhirnya digantikan lagi. Dan kalaulah Allah nak buat, lau nasya'u asabnahum bizunubihim, Allah boleh juga ganti kamu. Ya, Allah ingatkan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu, wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allah akan seal hati mereka itu, tidak mampu mendengar peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan kita apa, tuan-tuan? Kita dapat duduk di bumi Malaysia ini, duduk di negeri kita masing-masing kerana Allah boleh sahaja menghancurkan seperti kaum Nabi Shu'aib contohnya, tipu dalam timbangan, buat rasuah, tipu dalam berekonomi, rajfah, terus diberikan gempa bumi. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi sampai tahap begitu. Diberikan sikit-sikit peringatan demi peringatan, tapi tak dihancurkan terus. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat begitu, seperti mana pernah berlaku pada umat-umat terdahulu, sehingga kan mereka akhirnya disil hatinya, ya, sehingga kan tidak mampu untuk mendengar peringatan Al-Quran. Kalau kita zaman sekarang Al-Quran lah, ya, orang Mekah pada waktu itu tidak dapat mendengar Al-Quran. Tilkal qura, inilah ayat 101 yang kita ingin terus baca, Ustaz, sehingga ayat 104. Allah mengingatkan lagi kepada kita betapa pentingnya menghargai mesej daripada Rasul. Kita ada Al-Quran, mesej yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubat dua penyakit yang amat kritikal pernah berlaku kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ataupun kepada Thamud, kaum Nabi Saleh, ataupun kepada kaum Shu'aib yang suka rasuah, suka menipu tersebut. Apakah dua penyakit tersebut? Kita baca dahulu ayat 101 hingga ayat 103. Silakan, Ustaz. Baik. Sampai habis muka halaman ni, saya ataupun sampai 104. Sampai 104. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ambil peluang ini untuk kita sama-sama melihat ayat 101 hingga ayat 104. Kita nak baca sama-sama. Mangkali ada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya ustaz belum mampu untuk baca, ustaz. Saya hanya mampu untuk melihat dan melihat kalimah-kalimah yang ustaz sebut tu. Tapi saya belum mampu untuk mengeluarkan saya baca suara saya untuk baca sama-sama dengan ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan kesungguhan kita, mudah-mudahan kecintaan kita
Mudah-mudahan bersahabatnya kita dengan kalamullah yakni al-Quran ini, kami doakan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah semuanya dapat membaca, dapat menyebut kalimah-kalimah satu persatu daripada al-Quran. Itulah nikmat, itulah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita pernah ada rasa jemu, jangan pernah kita ada rasa putus asa dengan bacaan al-Quran ini. Bersungguhlah ikhlaskan niat kita, mohonlah betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, lintaskan dalam hati kita, ya Allah, aku ingin baca huruf-huruf ini ya Allah, aku ingin menyebut kalimah-kalimah ini ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita untuk membaca 6236 ayat daripada al-Quran. Saya nak terus bacaan sambungan ini dengan bacaan yang saya baca mula tadi, nahwan. Kerana idola saya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Masa saya kecil lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah dengar Syekh ini baca. Barakah barangkali itulah saya jadi minat sikit sebanyak dengan Al-Quran. Ayah saya, mak saya yang selalu dengarkan, inspirasi juga pada kita untuk kita pendengarkan pada anak-anak kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 101 hingga 104, di mana dalam halaman ini kita banyak berjumpa dengan perkataan qura maksudnya, iaitu negeri-negeri, dan Allah menyatakan di sini tilkal qura, inilah negeri tempat Nabi Nuh ataupun tempat Nabi Hud ataupun Nabi Saleh ataupun Nabi Shu'aib. Tilkal qura itu Allah bawakan naqussu alaika min ambaiha, iaitu Allah kisahkan min ambaiha, bukan itu segala-galanya kisah. Ada yang bertanya dekat Facebook, adakah mereka ini di kawasan Middle East? Ya, betul, kawasan sana. Pasal banyak lagi berita-berita lain, tapi Allah bawa min sebahagiannya sahaja. Walaqad ja'atuhum, apabila datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, dengan bukti yang nyata mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman dan mereka mendustakan daripada sebelumnya, itu ayat 101. Tetapi mereka tidak beriman kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya, demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang kafir. Jadi mendustakan itu, bila datang rasul sepatutnya mereka beriman. Pasal sebelum itu mereka mungkin mendustakan kerana lalai. Itu penyakit pertama manusia. Maksudnya lalai ini pernah berlaku pada siapa? Manusia pertama namanya Adam. Bila diingatkan tapi lalai, dia mendekati kepada syajarah, kepada pohon yang digoda oleh syaitan, oleh iblis.
Tetapi lalai ini berbeza, iblis pun lalai juga. Bila disuruh sujud dia tidak mau sujud, lalai. Tetapi beza antara iblis dan Nabi Adam, Nabi Adam ini lalai yang akhirnya dia mengaku silap. Itu bezanya. Tetapi bagi iblis, lalainya itu dia tidak mengaku silap, dia istikbar, dia menjadi sombong. Dua penyakit, lalai dan sombong berkumpul dua perkara ini dalam satu individu walaupun namanya Islam. Apatah lagi kalau bukan Islam ya. Kalau namanya Islam pun ada lalai baca Quran tapi dia tak tahu maksudnya. Kan? Ataupun dah lama tak baca Quran, lalai. Ataupun dah lama solat, lalai. Tetapi kalau orang itu dia kata ya Allah aku ni tersilap, ya, dia tidak istikbar, dia tak cakap bahawa alah kalau baca Quran pun bukannya boleh bisnes maju pun. Baca Quran pun bukannya COVID-19 akan pergi pun. Kalau dia cakap begitu itu namanya istikbar. Ya, jadi Allah mengingatkan di sini kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin, iaitu itu adalah demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kufur kepada Allah kerana dia ada dia punya langkah demi langkah dia. Mula-mula dia lalai, kemudian dia mendustakan, kemudian datang message, ya, ada orang ingatkan ada My Quran Time tapi dia kata alah tak payahlah, ya. Dia mula untuk mendustakan dan mula mengkufuri kepada kepentingan Al-Quran ataupun amalan-amalan solat dan sebagainya. Itu yang dinyatakan pada ayat 101. Jadi untuk membina negara ini semula seperti mana yang dinyatakan sini, message ini perlu diambil perhatian. Wama wajadna, ya, dan kami tidak mendapati kebanyakan daripada mereka memenuhi janji, sebaliknya yang kami dapati kebanyakan daripada mereka adalah orang yang benar fasik. Orang fasik ini ialah bila dapat perintah ustaz, ya, dia tak nak buat, itu namanya derhaka. Dalam bahasa Arabnya fasik lah, ya. Jadi itu sebabnya bila kita dapat Al-Quran ini kita kena buat. Nanti dalam kisah Nabi Musa, Allah memberi kesimpulan sekali lagi bahawa dapat Taurat saja tidak cukup. Dia bukan sekadar simpan Taurat, ya. Taurat bukan dalam bentuk Musa begini, dalam bentuk tablet. Bukan tablet tu, ya, dalam bentuk lauh, papan, ya, papan batu. Jadi kumpul sahaja tidak cukup. Bukan hanya dapat barakat simpan dalam almari, letak atas rak 5 mushaf Al-Quran, tidak cukup. Tetapi ia perlu diambil tindakan. Itu namanya orang yang tidak fasik. Jadi ini kaedah-kaedah membina negeri negara selepas Allah beritahu bahawa negara akan hancur. Negeri akan hancur kalau kamu ulang balik kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Hud, Nabi Nuh ataupun Nabi Saleh. Maka bermulalah pada ayat 103, thumma, selepas peristiwa ini, ba'athna min ba'dihim Musa biayatina, dibangkitkan Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, dengan bukti-bukti, ya, dengan mukjizat-mukjizat, ila Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dan juga kuncu-kuncu pembesar-pembesarnya, fadzalamu biha, mereka itu menzalimi kepada mesej yang diberikan, tidak adil. Ya, maksudnya dia ambil mana yang dia nak ambil, tapi kalau dia tak nak, dia tolak. Itu namanya zalim. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, perhatikan kepada akibat kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Apakah tanda orang itu membuat kerosakan? Ini telah dikomentar oleh malaikat pada ayat 30 surah Al-Baqarah, iaitu dia membuat kerosakan, menumpahkan darah. Ini jin sebelum itu, kan. Jadi apakah sifatnya? Sifatnya ialah lalai dan juga takbur. Lalai Nabi Adam kalau mengaku, insya-Allah Allah tolong. Tetapi kalau lalai lama sangat, kalau kita tak baca Quran lama sangat ustaz, ya, akhirnya kita akan jadi sombong. Dia akan mula hati jadi keras. Lepas tu kalau orang suruh solat pun tak payahlah. Kan, orang tegur dekat tempat kerja, kita akan melenting cepat. Itu tandanya bahawa hati sudah lalai yang terlampau lama. Wa qala Musa, berkatalah Musa, ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah rasul daripada Tuhan sekalian alam. Jadi Nabi Musa hadir dalam hidup kita, tuan-tuannya. Quran hadir, ada orang ingatkan, tazkirah, sebenarnya untuk memastikan kita tidak lalai. Fir'aun lalai awalnya, ya, Allah hantar utusan, tetapi apakah respon Nabi ataupun respon Fir'aun dan juga Malak? Inilah sambungan kisah kita pada hari esok. Tapi ini juga mesej kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila melihat bacaan ini, Nabi Muhammad inni rasulun min rabbil alamin. Cakap pada siapa? Bukan Firaun pada di Mesir, tapi cakap kepada orang-orang musyrik di Mekah. Pelajaran untuk kita ialah kita pun
ya, sama ada kita didatangi oleh risalah daripada nabi ataupun kita pun kena bawa share dekat Facebook tuan-tuan. Kaedah kita mak ayah berkongsi, ini adalah kaedah bagaimana kita mengubat dua perkara, iaitu lalai dan juga sombong. Ya, dan bila kita membawakan risalah ini terus kita memberi tazkirah mengikuti program My Quran Time ataupun program-program lain, ini akan menyebabkan kita tidak akan menjadi lalai yang sombong. Bila lalai yang sombong sebenarnya kita ikut iblis, lalai yang tidak sombong itu mengikut Nabi Adam yang insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Jadi nak minta sekali lagi Ustaz baca ayat 104 sebagai permulaan kisah Musa dan Firaun. Firaun ini adalah kira bapa angkat ni Ustaz. Bapa dulu duduk kat istana Firaun masa kecil-kecil. Lepas tu bila dah lama tu dah besar, daddy Firaun, contohlah kan, kalau Nabi Musa cakap aku ni rasul kan. Seorang ayah bila anak dulu jaga dimanjakan, lepas tu sesungguhnya saya ni rasul kan. Pelik sebenarnya. Betul. Tetapi ada lagi babak-babak yang lebih menarik yang kita akan ikuti. Kita baca sekali lagi ayat 104, permulaan kisah Nabi Musa pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kita baca sama-sama ayat 104 ini. Saya nak baca dengan penutup bacaan pada hari ini Ustaz, dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa ya Fir'aun rasulun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Dan Musa berkata, wahai Firaun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan daripada Tuhan seluruh alam. Walaupun pendek ayat ini, tetapi kita yakin, kita nampak perspektif bahawa sebenarnya Nabi Musa ni junior. Junior ya. Dia amatlah kecil berbanding Firaun. Daddy kan. Tetapi dia tetap juga melaksanakan tugas. Kalau tuan-tuan mungkinlah sedikit ilmu ya, mungkin bukan pangkat tinggi, tetapi saya nak juga berkongsi tentang pentingnya Quran untuk mengembalikan balik qura ataupun negeri ini. Kita mungkin rasa alamak saya ni kecil, apatah lagi Firaun ini adalah yang banyak berjasa kepada Nabi Musa ya. Tetapi Nabi Musa tetap dengan hidayah daripada Allah terus melaksanakan tugas. Nabi Muhammad walaupun dia mendapat manfaat daripada bapa-bapa saudara dia dekat Mekah, tetap juga mengingatkan tentang risalah. Kita dapat banyak mana pun jasa, kalau perkara itu perlu kita sampaikan dalam bentuk yang terbaik ya, qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Kita kena laksanakan tugas tersebut kerana negeri ini hanya akan dapat diselamatkan apabila walau anna ahlal qura amanu wattaqau, apabila beriman dan juga bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kita lihat kepada situasi kita bagi keseluruhan halaman 163. Yang boleh kita perhatikan iaitu ada yang bersembang-sembang ya. Tidur dengan aman ya, sepatutnya orang beriman tidak tidur dengan aman. Bolehlah tidur ya Ustaz ya, tapi maksudnya kita jangan buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada waktu malam ataupun pada waktu siang, kerana kesannya ialah sesebuah negeri itu dapat dihancurkan. Kita boleh lihat dalam kisah-kisah yang telah disampaikan, dan ini pelajaran yang penting bagaimana kita ingin membina negeri ini semula. Allah bawakan cerita bukan untuk kita sekadar dengar, tetapi untuk ambil pelajaran, jangan ia berulang pada negeri ataupun negara kita. Di sebelah kanan bawah sekali itu berkaitan dengan daddy Firaun. Ya. Okey. Allah utuskan aku sebagai rasul seluruh alam. Jadi bagi seorang ayah ataupun orang yang berjasa, yang kenal daripada kecil, tiba-tiba ada pula yang nak tegur, itu adalah satu perkara yang mencari kepada kebahagiaan bagi sesebuah kawasan. Tetapi kalau ia perlu dibuat untuk meneruskan, pastikan anak generasi kita pada masa akan datang mendapat negeri negara yang tidak dilingkupkan ya, telah tidak diberi abala oleh Allah SWT, kita perlu laksanakan perkara itu tuan-tuan. Jadi membawa kepada resolusi kita pada hari ini,
Yang pertama ialah mari kita sama-sama perhatikan bina iman dan takwa dalam komuniti atau organisasi untuk mendapatkan barakah. Yang kedua, jangan bermain dan mencabar perkara ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita minta ampun segera agar tidak ditimpa keburukan dan ditutup hati daripada kebenaran hingga menyebabkan lebih ramai lagi orang yang sanggup menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, sebagaimana kami saban hari memohon ke hadrat-Mu Ya Allah agar dikurniakan hujan dari langit turun ke bumi menyuburkan tanaman-tanaman kami Ya Allah. Begitu juga Ya Allah kami mohon ke hadrat-Mu Ya Allah, kalamullah, kalam-Mu Ya Allah, yakni Al-Quran turun dari langit Ya Allah, menyuburkan iman kami Ya Allah. Namun kami sombong Ya Allah, kami tidak boleh membaca Al-Quran tapi kami sombong Ya Allah. Kami lemah Ya Allah, namun kami semakin sombong Ya Allah. Kami tidak memahami Al-Quran namun kami sombong Ya Allah. Kami bercakaran, bersengketa menyebabkan kami semakin sombong Ya Allah. Kami jauh daripada kalam-Mu Al-Quran Ya Allah. Kami jauh daripada Al-Quran-Mu ini Ya Allah. Maka Ya Allah kami mohon ke hadrat-Mu Ya Allah, jadikan setiap saat dalam kehidupan kami dipandu oleh kalam-Mu Al-Quran ini Ya Allah. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terus memimpin kita dengan hidayah agar kita terus tidak lalai dalam kehidupan kita dan juga kita tidak menjadi orang yang sombong. Inilah antara pelajaran yang kita ambil beberapa kisah sebelum ini, dan selepas ini pada halaman esok pada halaman 164 kita akan menyambung bagaimana perjuangan sombong itu yang diwakili oleh Firaun itu tidak mahu kita dapatkan, ya, kita sebarkan. Inilah yang kita ingin bawa dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kempen untuk kita mengubat hati rakyat, hati warga negara ini agar tidak lalai dan tidak sombong, berteraskan kepada Al-Quran. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mendoakan Quran bukan sekadar baca, tetapi memahami, mengubat lalai dan juga sombong dalam diri setiap kita. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.